Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Pantau Belanjawan 2023 bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Dalam siri-siri sebelum ini, kita telah memperincikan pelbagai isu seperti PMKS, termasuklah isu seperti TVET. Dan kali ini saya nak membawa perbincangan yang boleh dikatakan cukup menarik juga dalam Belanjawan 2023, iaitu berkenaan dengan memperkasa kerjaya wanita, kerana dalam Belanjawan 2023 ada pelbagai perkara disentuh oleh kerajaan, antaranya termasuklah dari segi menggalakkan semula wanita untuk masuk kembali berada dalam industri. Jadi untuk kita mengulas lanjut berkenaan dengan perkara ini, bersama dengan saya menerusi Google Meet ketika ini Dr. Wan Munira Wan Jaafar, pensyarah kanan Fakulti Ekologi Manusia UPM. Doktor, terima kasih sudi bersama dengan Ashraf Awani pada waktu ini. Pertama sekali, mungkinlah reaksi ringkas dahulu dalam kita membuka perbincangan ini. Pandangan doktor melihat kepada Belanjawan 2023 Malaysia Madani ini, terutamanya dalam konteks memperkasakan wanita dalam kerjaya dan juga termasuklah dari segi kehidupan wanita secara umumnya itu. Bagaimana Belanjawan 2023 kepada golongan wanita, Doktor? Okey, Assalamualaikum, selamat pagi, Harith. Okey, terima kasih kerana menjemput. Okey, berdasarkan belanjawan baru-baru ini, belanjawan tahun inilah 2023, saya sangat berbesar hati dan berterima kasih kepada uh, kerajaan Malaysia, ya. Okey, dengan tema Malaysia Madani, Belanjawan Malaysia Madani, kerana bagi saya berdasarkan senarai, ya, belanjawan peruntukan yang telah diberikan ataupun allocation yang telah dibuat oleh pihak kerajaan Malaysia untuk belanja mengurus dan juga belanja pembangunan. Okey, kita lihat senarai untuk wanita, okey, untuk kepentingan pemerkasaan wanita itu mencakupi seluruh aspek-aspek utama dan pentinglah, boleh dikatakan, seperti sosial, ekonomi, kebajikan dan juga penyertaan wanita dalam kerjaya dan juga korporat. Jadi syabas saya ucapkan kepada pihak kerajaan dan juga mereka yang bersama membantu dalam merealisasikan bajet Malaysia Madani 2023. Ya, Doktor, antara dalam kita nak melihat kepada dalam belanjawan ini, saya nak quote ataupun highlight apa yang dinyatakan dalam belanjawan, iaitu pertama sekali adalah menggalakkan sektor swasta menggaji dengan nilai yang lebih tinggi dengan memberi geran bersamaan 80% daripada nilai gaji bulanan bagi menggalakkan wanita kembali bekerja, bernilai sekitar 292 juta ringgit. Bagaimana kita nak memahami dalam konteks wanita yang kita nak bawa kembali bekerja masuk dalam industri, kerana saya difahamkan jumlahnya, statistiknya itu juga agak besar, terutama wanita yang berkerjaya dan kemudian berkahwin, ada anak dan mungkin ada ramai juga di antara mereka yang mengambil keputusan untuk kekal berada di rumah, menjadi suri rumah, dan ini adalah usaha untuk menggalakkan mereka kembali masuk ke dalam industri. Mungkin doktor boleh bagi dalam konteks pada ketika ini realitinya kehidupan sebenar wanita yang bekerjaya tetapi akhirnya memilih untuk menjadi suri rumah dan menggalakkan mereka semula masuk ke dalam industri, doktor. Okey, baik. Okey, ini adalah satu inisiatif yang sangat penting dan baik, ya. Okey, yang dilihat oleh pihak kerajaan dengan usaha sama agensi, okey, untuk membawa balik golongan-golongan wanita yang dulunya dalam sektor pekerjaan, tapi maklumlah, ya, okey, nature wanita mengandung melahirkan anak itu memang anugerah yang Allah bagikan kepada kami wanita, special, okey. Jadi anak itu bila dilahirkan memang attach terus kepada wanita, dan wanita ni lembut hatinya, soft spot dia dekat situ, ya. Okey, tengok anak, terutama bagi mereka yang pertama kali melahirkan, okey, walaupun mereka profesional, engineer ramai, doktor, okey, guru dan sebagainya, tapi orang kata cair, ya, tengok anak. Jadi mereka anak-anak itu attach terus kepada kepada ibu mereka masing-masing dan membuatkan wanita
mengambil keputusan untuk berhenti seketika. Jadi dalam konteks pasaran kerja workforce, ini merupakan satu brain drain ataupun kerugian yang agak besar lah kerana banyak pelaburan sudah dibuat untuk pendidikan, untuk kemahiran, skill dan sebagainya, tapi akhirnya wanita memilih untuk berhenti dan tidak produktif lagi dalam workforce. Jadi usaha begini, iaitu inisiatif begini untuk menarik balik adalah of course kita sangat-sangat alu-alukan support, dan saya rasa wanita di luar sana pun maklum bila mereka ni dah biasa bekerja, walaupun mereka rasa suka duduk di rumah bersama anak, tetapi deep in their hearts akan ada rasa untuk keluar bekerja lagi berinteraksi, bersosial dan juga mempunyai pendapatan sendiri dan sebagainya. Jadi ini adalah satu inisiatif yang baik kepada wanita-wanita di luar sana yang berkeinginan untuk kembali bekerja selepas cuti bersalin dan membesarkan anak dalam jangka masa yang tertentu. Walau bagaimanapun saya nak ingatkan di sini ataupun nak share di sini bahawa masa berubah, masyarakat berubah dan sangat drastik, sangat cepat, dinamik, keadaan berubah, dan jika kita lihat usaha-sama swasta di sini, demand ataupun expectation pihak swasta ini dia agak berbeza kerana mereka ada banyak kompetitor di luar sana, jadi mereka memerlukan personal ataupun pekerja-pekerja yang begitu dinamik, yang begitu mengikut arus semasa dan sebagainya. Jadi ini wanita yang berkeinginan di samping inisiatif itu inisiatif itu ready, tetapi adakah wanita bersedia? Wanita kena bersedia dari segi persediaan diri untuk melengkapkan diri dengan skill dan kemahiran yang diperlukan mengikut arus semasa. Contohnya jika dahulu sebelum dia berhenti kerja, wanita ini sebelum berhenti bekerja, dia adalah seorang yang hebat dalam marketing, contohnya marketing. Dia lah juara. Tetapi bila dia nak join semula kerja dalam bidang marketing sebagai marketer, dia perlu tahu yang bidang marketing sekarang sudah berbeza, bukan lagi conventional marketing. You have to know the trends, the new trends, digital marketing. You have to be IT savvy, ICT, social media dan sebagainya. Betul. Jadi preparation itu juga perlulah kerana swasta, agensi juga perlukan personal yang bersedia untuk join mereka kembali dengan skill yang demanding, yang sesuai dengan situasi semasa. Tadi doktor menyebut berkenaan dengan skill, kemahiran, nak meningkatkan kemahiran mereka up to date lah, at par dengan arus semasa. Penting juga adalah dari segi sistem sokongan di sekelilingnya itu. Bagaimana dari segi mungkin taska di pejabat, bagaimana bentuk inisiatif-inisiatif sistem sokongan yang mungkin boleh dilaksanakan dalam memastikan bahawa ianya sedikit sebanyak mengurangkan beban, dan wanita yang berasa nak masuk balik industri macam mungkin pejabat ini akan ada taska yang dekat ataupun bawah building sahaja, boleh hantar anak. Jadi perkara-perkara sebegini menjadi sedikit sebanyak galakan kepada mereka untuk kembali masuk ke dalam industri workforce itu. Pandangan doktor, support system di sekelilingnya itu. Ya, sangat betul. Dan kalau kita lihat wanita yang ingin bekerja ni, wanita golongan ni berbeza-beza kelas pun berbeza-beza, B40, N40, T20 dan sebagainya. Jadi keperluan mereka juga berbeza-beza. Jika yang berpendapatan tinggi dan ada support system yang sudah kukuh, tak ada masalah lah. Jadi tetapi bagi yang orang kata kena berfikir 2-3 kali sebelum nak masuk kerja balik kalau tak masuk kerja macam mana nak beli pampers, beli susu, dan mereka juga perlukan pengiktirafan untuk diri mereka sendiri nak juga berpakaian baru, nak beli make up dan sebagainya. Jadi ini dilema. Jadi support system is very much important dalam konteks ini, dan of course penjagaan anak walaupun kita kata anak besar itu besar mana
mungkin bukan seorang dua tapi ada 2-3 orang yang memerlukan penjagaan yang berbeza. Okey, kalau di sekolah rendah mungkin selepas sekolah ada pergi ke kelas agama dan sebagainya, tapi macam mana dengan yang tadika dan juga yang nursery ya. Okey, jadi support system itu sangat penting. Jadi memandangkan inisiatif untuk menggalakkan wanita kembali bekerja sudah ada. Jadi kena ada jugalah follow support that follows, okay, untuk memastikan wanita rasa selesa. Of course kita perlukan banyak pusat jagaan seperti taska dan tadika diperbanyakkan, terutama di tempat-tempat kerja. Ya. Saya dengar perkara ini sudah lama sebenarnya, isu ini sudah lama, tapi saya tidak tahu apa masalah dia tidak boleh direalisasikan di tempat kerja. Bukan semualah, ada kebanyakan okey. Tidak boleh lagi direalisasikan buat masa sekarang. Okey, jadi saya harap pihak berwajib dan juga majikan mempertimbangkan perkara ini kerana ini adalah keperluan wanita. Dan satu lagi cadangan mungkin akan diadakan supaya diadakan kalau di New Zealand contohnya pengalaman pusat penjagaan anak yang dinamakan sebagai OSCA, After School Care. Di sana tempoh pelajarnya 9 sampai 3 dan selepas 3 ada personal daripada OSCA, After School Care itu datang, cek nama yang sudah berdaftar dan bawa anak-anak itu ke pusat jagaan. Jadi ibu-ibu yang mungkin bekerja ataupun menyambung pelajaran dia rasa less stress ataupun worried free kerana sudah yakin anak-anak mereka sudah berada dalam jagaan yang baik. Tak perlulah keluar daripada pejabat nak pergi ambil anak, lepas tu nak nak uruskan lagi, lepas tu nak hantar balik. Sudah ada satu, dia macam community center lah boleh kata, community center yang cater after school children, dan ini memberi satu kelegaan yang besar kepada ibu-ibu yang bekerja dan juga menyambung pelajaran. Ya, sudah tentu kalau orang nak kata dia dah less free tu maksudnya yalah kadang-kadang tengah hari tu nak keluar nak cari parking pun dah satu hal. Dah keluar pejabat nak ambil anak, lepas tu nak masuk balik pejabat, ini satu perkara yang mungkin sedikit sebanyak menjadi perkara yang perlu difikirkan oleh terutamanya ibu bapa lah dalam nak menguruskan anak dan pelbagai lagi. Selepas ini doktor, kita nak memberi tumpuan kepada pelbagai lagi isu yang telah pun disebut di dalam Belanjawan 2023, termasuklah dari segi kepimpinan wanita. Ini penting, ni menarik. Selepas ini kita nak tengok dari segi ahli lembaga pengarah, pusat sokongan sosial setempat dan juga beberapa lagi perkara-perkara yang lain, termasuklah dari segi pelaksanaan anti gangguan seksual dan juga penubuhan tribunal dan juga program advokasi. Pantau Belanjawan 2023, kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan bersambung semula selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan 2023. Kita memberi fokus berkenaan dengan wanita pada kali ini dan sudah tentu masih lagi bersama dengan saya menerusi Google Meet adalah Dr. Wan Muniria Wan Jaafar, pensyarah kanan Fakulti Ekologi Manusia dari UPM. Doktor, seperti sebelum kita berhenti rehat tadi, antara yang menarik juga dalam saya nak bawa dalam perbincangan kita ini adalah dari segi kepimpinan wanita. Apabila kita cakap pasal bekerja, kepimpinan juga penting dari segi pembuat dasar dan sebagainya, golongan menyertai ahli lembaga pengarah. Kepimpinan wanita di mana program latihan khas oleh Suruhanjaya Sekuriti dalam meningkatkan kemahiran, mengenal pasti dan menambah bilangan wanita yang layak untuk dilantik sebagai ahli lembaga pengarah. Pentingnya wanita berada di dalam kumpulan pembuat dasar ini. Pandangan doktor melihat kepada perkara ini? Okey, mestilah saya support kan. Sebagai seorang wanita mestilah saya support. Padahal wanita ni skill dah asah lama di rumah. Arahkan anak-anak, queen control sometimes, some of them. Tapi dia tidak diketengahkan secara profesional. Jadi inilah yang kita nak asah secara orang kata sistematik,
sistematik dan berterusan. Okey, jadi saya kira Suruhanjaya Security telah membuat langkah yang baik untuk mengasah bakat wanita-wanita di luar sana yang mana ada potensi. This is what we call empowerment. Okay, empowerment bermaksud giving. It's not giving power. Power is already there. Okay, instilled in the woman. Okay, but we let them. We let the power out. Okay, we let the power out. Dan sebenarnya, okay, nak jadi pemimpin wanita ini, nak mengurus, okay, nak bercakap ini, bukan semua ya ada talent. Okay, tetapi yang ada talent pun bukan semua ada peluang dan juga ruang. Okay, jadi pertama kali kena ada satu sesi untuk filter, okay, filter mana yang ada bermotivasi, okay, mana yang talented, okay, berpotensi, dan yang ini dibawa ke depan dan diasah, okay. Dan pada pandangan saya kerja-kerja begini, usaha-usaha begini tidak hanya boleh dilakukan pada wanita matang, tetapi perlu dilakukan di seawal, okay, seawal di peringkat sekolah menengah dan juga di universiti, okay, melalui organisasi-organisasi pertubuhan yang ditubuhkan di sekolah dan juga di universiti. Wanita mesti dikedepankan, okay, dikedepankan oleh, okay, latih mereka untuk jadi ketua, okay, di universiti misalnya, di college-college jadi ketua MPK, Majlis Perwakilan Pelajar. Okay, ini cetusan-cetusan awal untuk create the talent ataupun untuk asah bakat. Okay, kalau dah jadi buluh ni payah dah, bukanlah payah tetapi agak lambat sedikit lah. Okay, jadi saya kira pendedahan awal tentang pengurusan hak untuk bersuara, menjadi ketua dan sebagainya perlu dilaksanakan di peringkat sekolah dan juga pendidikan tinggi, ya. Dan apa lagi yang saya nak katakan, okey, dalam konteks pemilihan wanita sebagai pembuat dasar atau lembaga pengarah, of course, okey, sebenarnya kalau kita buat survey lah, okey, kita buat survey ataupun kita tanya pandangan awam, okey, tak ramai sebenarnya yang suka lady boss, okey, kerana stigma masyarakat ataupun persepsi umum menyatakan wanita ini lebih emotional, okey, lebih cerewet, okey, dan suara-suara mereka suka didengar, okey, tetapi sudah ada banyak, okey, figura-figura wanita. Kita tengok kita punya Gubernur Bank Negara dan sebagainya, okey, dan juga di luar negara kita ada tokoh-tokoh wanita, pemimpin-pemimpin wanita yang sudah proven, terbukti yang mereka boleh. Jadi kita tidak boleh bermain dengan stigma ataupun persepsi masyarakat. Jadi untuk ini sokongan semua perlu, terutama pihak lelaki juga untuk mendukung untuk mendukung figura wanita ini sebagai ketua ataupun pembuat dasar ataupun apa-apa saja yang memegang jawatan penting. Okey, baru-baru ini di US, okey, kita ada wanita Islam pertama yang menjadi hakim Mahkamah Tinggi, which is sangat proud. Okey, dan yang mencalonkannya adalah kolik lelaki, Yang ini kita lihat bahawa mereka sudah terbuka dalam kesaksamaan gender ini, Dan dari sudut pandangan lain pula, saya kira untuk memastikan ia lebih telus, okey, saya kira married adalah satu langkah yang paling sesuai lah untuk lihat potensi, kalau dia layak lah, okey, kalau dia layak dari segi married, dari segi professionalism, dari segi KPI, dari segi pencapaian, dari segi pengalaman, give it to her. Itu pandangan saya. Doktor, antara yang disebut di dalam belanjawan adalah berkenaan dengan ini penting ini dan saya percaya ini juga terkait rapat dengan dari segi kesihatan mental, pusat sokongan sosial setempat. Apa yang boleh kita faham berkenaan dengan peruntukan 8.3 juta ringgit dengan dalam penubuhan pusat sokongan sosial setempat? Pertama, soalan saya, mengapa ianya penting dan bagaimana sokongan sosial ini boleh diberikan kepada
wanita, terutamanya kalau kita cakap ibu, mereka yang mungkin individu, wanita yang mungkin mengalami tekanan dan sebagainya, bagaimana PSSS ini dapat memberi sokongan yang holistik dan juga bantuan yang sewajarnya kepada mereka yang memerlukan, Doktor? Okey. Kita tengok juta-juta tu besar jumlah dia, tapi of course yang juta-juta itu perginya kepada infrastruktur lah ya, Betul. facilities seperti tele helper dan sebagainya lah, dan juga untuk menggaji personal yang akan menguruskan kes-kes dalam komuniti ini ya. Okey, jadi of course kita perlukan, dan ini satu inisiatif yang baik, usaha yang baik. Cuma mekanisme pelaksanaan tu kena lihat dengan secara teliti supaya dia tidak menjadi, kalau pusat itu diletakkan di macam di dewan ataupun di pusat komuniti dan sebagainya, dia tidak jadi gajah putih dan sebagainya. Sebenarnya apa yang kita nak capai, objektif dia ialah supaya mangsa ataupun mereka yang dalam dalam memerlukan itu mudah untuk mencapai pusat sokongan ini. Okey. Jadi pertama sekali saya kira sistematik, ketelusan, jadi jika ada talian helpline itu mesti banyakkan talian helpline. Baru-baru ini saya tengok satu dokumentari tentang suicidal, dalam kes di Thailand misalnya, banyak kes bunuh diri dilaporkan di sana, which is crucial, tapi mereka ada menghubungi pusat sokongan setempat begini tetapi tidak dapat get through. Dan bila ditanya kepada pusat sokongan setempat, mereka kata mereka telah menerima terlalu banyak line busy. Jadi bila kita dah tahu line busy, banyakkanlah line. Banyakkanlah line. Untuk ini saya nak sentuh tentang akta pekerja sosial untuk profesional pekerja sosial ini masih lagi tertangguh di peringkat kementerian. Saya harap pihak kementerian dapat percepatkan meluluskan akta ini, kerana di universiti-universiti kita ada banyak talent dan kita every year kita keluarkan graduan-graduan yang berfungsi untuk cater isu-isu kemasyarakatan begini dan boleh membantu sokongan pusat sokongan ini dalam komuniti ya. Tetapi kita perlukan satu akta yang jelas supaya bidang kerja sosial dan profesional pekerja sosial ini disahkan, dan dia boleh buat kerja dengan lebih efisien lah. Dan satu lagi pada pandangan saya, kalau kita katakan pusat sokongan ini, mereka ini mestilah mereka yang bekerja mungkin di bawah Kementerian JKM misalnya, agensi di bawah kementerian yang cater di pusat sokongan sosial, which is inisiatif sudah baik, tetapi outreach itu dengan komuniti mungkin mereka rasa alienation, kerana mereka bukan sebahagian daripada mereka. Jadi pada pandangan saya mesti ada wakil komuniti yang turut serta dalam menggiatkan pusat sokongan sosial ini supaya mereka rasa lebih selesa untuk berkomunikasi, mereka lebih selesa untuk berhubung, dan mereka wakil-wakil komuniti ini lebih kenal mereka secara personally. Keluarga ini memang sudah di-observe ibu bapanya agak masalah keluarganya pincang dan sebagainya. Jadi mudah untuk dikenal pasti isu tu dari akar umbi berbanding kita nak harapkan mangsa mangsa gangguan seksual, penderaan dan sebagainya pergi ke pusat-pusat begini. Kadang-kadang mereka tidak ada daya, mereka malu, mereka takut, dan sometimes mereka tak tahu pun. Jadi kempen-kempen perlu banyakkan outreach dan sebagainya lah, kena turun padang supaya inisiatif yang baik sebegini boleh terus sampai kepada ahli masyarakat dengan lebih berkesan.
Ya, Doktor, kita ada perbincangan kita dia ada baki lebih kurang dalam 2 minit setengah ini. Tapi antara perkara yang boleh saya highlight lagi antara yang dinyatakan dalam belanjawan berkenaan dengan wanita adalah pelaksanaan Akta Anti Gangguan Seksual melalui penubuhan tribunal dan program advokasi 10 juta ringgit. Latihan dan pensijilan profession penjagaan ibu selepas bersalin Mama Care 5 juta ringgit. Program 2-year exit policy yang akan memanfaatkan 300 usahawan wanita adalah sekitar 1 juta ringgit dan juga dana pembiayaan perniagaan wanita 235 juta ringgit. Kita dengar amountnya macam doktor sebut tadi juta-juta banyak amountnya, tapi mungkin harapan doktor lah dalam kita nak menamatkan perbincangan kita, harapan doktor dari segi penyaluran dana dan juga ketelusan termasuklah dari segi caknanya, sebab kadang-kadang orang tak tahu nak minta ni ada ke bantuan, tak ada ke bantuan. Jadi supaya wanita ini lebih cakna, tahu apa peluang ruang yang mereka ada dalam meningkatkan, dalam memperkasa diri mereka itu sendiri. Nasihat doktor kepada mereka wanita di luar sana, doktor. Ya, kita sebagai wanita kita kena sentiasa proaktif, okey, selangkah ke depan, okey, walau macam mana sekalipun kita kena berusaha untuk diri kita sendiri. Okey, jadi kalau kita nak mengharapkan orang bantu kita mungkin agak lambat, okey, ada tetapi lambat. Jadi kita kena pergi cari, okey, dan jadikan diri kita proaktif, okey. Tanya, okey, tanya jiran tetangga, tanya kawan-kawan yang sudah excel dalam perniagaan, bagaimana nak memulakan dan sebagainya. Beranikan diri untuk pergi ke agensi. Mungkin yang paling dekat ialah JKM kerana JKM ada di merata tempat. Gunakan apa yang ada dalam masyarakat kita supaya kita boleh excel, okey. Dan untuk pihak kerajaan pula yang kita lihat dari segi bottom down, okey, pemerkasaan bottom down, okey. Kena pergi outreach, okey, kena pergi outreach. Kadang-kadang wanita bukan mereka tak boleh nak pergi tetapi mereka terikat dengan tanggungjawab keluarga, tak boleh nak tinggalkan rumah lama. Kadang-kadang nak keluar rumah 1 hari pun tidak boleh kerana ada anak kecil dan dalam masa yang sama mungkin ada suami yang sakit ataupun menjaga ibu yang tua dan sebagainya. Jadi outreach program kena pergi Kalau kesihatan tu bawalah klinik bergerak dan sebagainya. Kalau once inisiatif sebegini sudah ada, pergi ke tempat mereka, pergi ke berjumpa dengan wakil-wakil komuniti dan gerakkan wakil-wakil komuniti ini untuk cari talent-talent wanita yang yang vulnerable, okey, warga tua yang bercerai dan sebagainya, yang mana berpotensi dan bawa ke pejabat, okey, kerana orang pejabat dia kerjanya di pejabat, okey, jadi kena ada wakil komuniti yang dekat dengan komuniti ni Dan contohnya macam Aisuri dan sebagainya tu, inisiatif KWSP juga bagus. Saya rasa KWSP pergilah ke gerai-gerai, okey, dan tanya sudah mencarum atau tidak dalam Aisuri. Sebab kalau nak harapkan mereka pergi ke pejabat KWSP yang makan hari beratur dan sebagainya, tak mungkin. Mereka bekerja penat di gerai-gerai, mereka bekerja penat, balik mereka perlu tumpukan kepada diri dan keluarga. Itu saja. Proaktif wanita. Terima kasih Dr. Wan Munirah Wan Jaafar. Masa tak mengizinkan sangat untuk kita bincang lama lagi. InsyaAllah dalam siri-siri akan datang kita akan terus memberi fokus kepada banyak lagi perkara terutamanya dalam belanjawan 2023 ini. Terima kasih Dr. Wan Munirah Wan Jaafar, Pensyarah Kanan Fakulti Ekologi Manusia UPM. Dan sekian sahaja pantau belanjawan 2023 untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat.